Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin Ukas edisi malam 24 April 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita utama, pusat sukan dan rekreasi lengkap dengan pelbagai prasarana akan dibina di kawasan Mongkos di atas sebidang tanah kerajaan Sungai Kedup Land District seluas 2.2 ekar. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Martin Ben, telah mengadakan lawatan kerja pada Jumaat bagi meninjau dan menentusahkan status tanah bagi cadangan pembinaan pusat itu nanti. Menurut Martin, pusat tersebut akan menempatkan Dewan Konvensyen, gelanggang futsal, badminton, bola jaring, bola keranjang, sepak takraw, bengkel pertukangan dan pusat warisan yang bermanfaat kepada penduduk-penduduk dari 15 buah kampung di daerah Mengundi, Kedup dan Mongkos. Tambahnya, proses permohonan bagi cadangan pembinaan tersebut akan dipanjangkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dan sekiranya diluluskan, ia dijangka dapat disiapkan dalam tempoh 5 tahun. Sementara itu, berucap dalam program Jerayawara Bubur Lambuk 2021 pada Jumaat, Martin Ben dalam ucapan ringkasnya mengucapkan tahniah atas kerjasama baik ditunjukkan oleh Ahli Jawatankuasa, AJK Penganjur dan AJK Masjid termasuk para jemaah yang menjayakan program tersebut. Beliau juga berharap semangat bermuafakat dan toleransi antara penduduk walaupun berbeza agama dapat dikekalkan agar perancangan kampung dan penganjuran aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. Selain mengagihkan bubur lambuk kepada 17 jemaah, Martin turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada AJK Masjid bagi mengurus dan mengadakan aktiviti dalam usaha mengeratkan lagi perpaduan antara penduduk. Program anjuran Saberkas Cawangan Kedup yang julung kali diadakan itu menghimpunkan seramai 30 jemaah dari Kampung Muara Mongkos bertempat di Masjid Miftahul Jannah. Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Miri MBM telah mengeluarkan 4 notis kompaun kepada penjajah di kawasan Taman Tunku pada Rabu atas kesalahan berniaga tanpa permit yang sah. Susulan kejadian itu, Adun Lamberi Pelamat telah mengadakan perjumpaan dengan penjajah-penjajah tersebut di Taman Tunku bagi mendengar penjelasan daripada mereka. Hasil pertemuan itu, Ripin memberitahu beliau akan mencadang dan membuat permohonan kepada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak bagi membina sebuah pusat penjajah bersepadu di kawasan Taman Tunku untuk menempatkan gerai makanan dan peniaga kecil. Katanya beliau juga akan berhubung dengan Jabatan Tanah dan Survey untuk mengenal pasti lokasi yang sesuai, strategik dan mudah dikunjungi oleh orang ramai bagi membolehkan peniaga kecil beroperasi. Dalam pada itu, Ripin turut merayu kepada MBM untuk membenarkan peniaga-peniaga ini, bukan Bazar Ramadan, untuk terus berniaga di tapak sementara tidak jauh dari Pasar Mini Boulevard, Taman Tunku. Beliau juga mengingatkan para peniaga supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan menjaga kebersihan kawasan. Laporan selanjutnya, sebanyak 32 keluarga di 14 kampung di Muara Tuang menerima bantuan bekalan makanan Ehsan Sumbangan Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang. Bantuan tersebut bagi meringankan beban keluarga yang telah diarahkan menjalani kuarantin oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pengagihan bantuan makanan itu dilakukan oleh First Response Team Muara Tuang pada Khamis dengan senarai penerima seperti tertera. Manakala di Dun Batu Kitang, Adunnya Lokar Chiang telah menyerahkan bantuan makanan kepada Ketua Kampung sebagai wakil penduduk yang menjalani tempoh kuarantin di Kampung Paya Mebi dan Taman Indah Landeh pada Khamis. Menurut Lo, bantuan makanan tersebut merupakan sumbangan daripada orang awam termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO bahagian Kuching. Beliau turut merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang menghulurkan sumbangan tersebut. Sebanyak 36 buah keluarga di Kampung Paya Mebi manakala 5 buah di Taman Indah Landeh sedang menjalani kuarantin. Di Mukah, sebanyak 101 bakul makanan diagihkan kepada 11 buah rumah panjang di sekitar Sungai Duan Bukut yang diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Penghantaran bantuan itu digerakkan Rando Bahagian Mukah yang dipengerusikan Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir sambil dibantu pihak ATM, Polis, Rela dan Jepam pada Rabu. Menurut Wakil Residen Bahagian Mukah Pili Azman Ahib, sumbangan tersebut merupakan bantuan susulan daripada sumbangan yang telah diagihkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Mukah sebelum ini. Berikut senarai rumah panjang yang menerima bantuan.
Seterusnya, pihak Majlis Daerah Serian telah menjalankan operasi bersepadu pematuhan SOP COVID-19 kepada orang awam dan premis perniagaan di sekitar Pasar Serian, Simpang Gedong dan Pasar Balai Ringin pada Jumaat. Antara agensi yang terlibat ialah pihak Polis Serian, Pejabat Kesihatan Bahagian Serian, Angkatan Pertahanan Awam, Rela dan UKAS Bahagian Serian. Menurut Residen Bahagian Serian merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Serian, Tuah Suni, adalah menjadi tanggungjawab pihak berkuasa untuk meningkatkan penguatkuasaan kepada pematuhan SOP bagi menyedarkan rakyat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Menerusi rondaan yang memfokuskan kawasan tumpuan awam seperti Pasar Basah, Pasar Tani, Pasar Raya, kedai dan tempat makan itu, 11 kompaun telah dikeluarkan kepada individu yang melanggar SOP. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.